supaya orang benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan cari, dan cara ini akan berterusan sampai bila-bila untuk menghilangkan pengaruh kebenaran, untuk menghilangkan pengaruh al-haq. Orang akan mencari nama-nama tertentu untuk menggelar supaya seolah-olah akan hilang kebenaran itu. Dan ini telah dilakukan oleh Walid bin Mughirah, dan akhirnya dia kata tak ada kata lain, tunggu dia fikir dulu. Nah, ketika dia tunggu fikir itu, Allah SWT menyebut tentang keadaan Walid bin Mughirah ini dalam surah Mudaththir. Allah sambung sebab surah Mudaththir ini turun berdikit-dikit kan. Mana-mana surah pun turun berdikit-dikit, dan dia tidak mesti serentak. Maknanya surah Al-Waqi'ah barangkali bahagian pertama turun pada tahun ini, bahagian kedua disambung bahagian ini, bahagian ketiga disambung tahun lain. Maknanya dia bukan diturunkan satu surah itu secara lengkap. Itulah ayat yang selalu kita baca. Allah SWT menyebut tentang Al-Mughirah, innahu fakkara wa qaddar, bahawa dia cuba untuk menunjukkan, berfikir dan akan merancang. Maknanya dia fikir, kemudian dia akan plan untuk menyusun bagaimana nak menuduh Nabi SAW. Faqutila kaifa qadar, Allah akan hina dia, Allah akan hukum dia, Allah akan bunuh dia kalau dia terus berfikir untuk merancang bagaimana. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita, sesiapa saja yang merancang, menyusun untuk memburuk-burukkan kebenaran, Allah SWT akan apa? Faqutila, dia akan dibunuh. Maksud dia dibunuh apa? Dia akan dihancurkan, dia akan dimusnahkan, dia akan dinyahkan. Seolah-olah itu terjemahan ayat ini. Sesiapa yang duduk merancang untuk menuduh seseorang, Allah akan hukum dia. Allah tak sebut bila, tapi dalam ayat ini Walid bin Mughirah ini Allah Ta'ala telah sumpah dia dalam Quran ayat ini. Nanti kita akan sampai ke peringkat yang bagaimana apa yang terjadi pada Walid bin Mughirah ini. Tetapi bila dia inna mufakkara wa qaddar, apabila dia cuba berfikir kemudian merancang untuk buat kejahatan, untuk menuduh Nabi dengan gelaran-gelaran yang selain daripada yang dia tak mampu nak gelar tadi, tidak fikir lagi, tak boleh kata gila, tak boleh kata sami, tak boleh kata penyakit dan sihir, dia kata biar nak burukkan Nabi. Allah turunkan ayat ini, faqutila kaifa qadar, Allah akan hukum. Summa qutila kaifa qadar, Allah akan hukum dia sekali lagi, dua kali. Seolah-olah Allah menyebutkan dalam bentuk yang sebegitu rupa. Baik. Walid bin Mughirah tidak dapat nak menghina Nabi. Lalu mereka tidak puas hati, mereka bimbang. Mereka sementara itu mereka bertemu dengan Abu Talib yang telah berjanji ketika dalam majlis Nabi buat kenduri yang dihalang oleh Abu Lahab itu. Abu Talib pernah mengatakan, tidak ada siapa yang boleh ganggu Muhammad. Wahai Muhammad, teruskan apa yang kamu buat. Aku tak nak ikut kamu kerana aku tidak sanggup meninggalkan agama bapa aku. Tetapi aku kagum dengan kamu, teruskanlah, aku akan pertahankan kamu. Oleh kerana Abu Talib telah beristiharkan akan mempertahankan Nabi, mereka tak berani buat apa-apa dengan Nabi. Mereka cuba nak tuduh-tuduh pun tak boleh juga. Akhirnya mereka bertemu dengan Abu Talib, bagi kata dua pada Abu Talib. Dia kata pada Abu Talib, ada dua pilihan, sama ada engkau sendiri yang menghalang Muhammad kerana engkau satu grup dengan aku kan. Maksudnya engkau dia sama-sama tak setuju dengan Muhammad, cuma engkau sayang sebab dia anak saudara kita. Tapi engkau tahu dia buat benda yang sebenarnya sama dengan kita. Kalau engkau suka, dah tentu kau masuk Islam. Tapi engkau, aku minta supaya halang Muhammad. Kalau engkau tak nak halang Muhammad, buka pintu pada kami untuk halang Muhammad. Sekarang ni pintu itu dikunci oleh Abu Talib. Tidak ada siapa boleh menghalang Muhammad selagi Abu Talib ada. Seolah begitu. Abu Talib dah bagi amaran, tak boleh ganggu Muhammad. Jadi mereka bertemu dengan Abu Talib. Abu Talib beritahu pada mereka, Abu Talib tetap akan mempertahankan Nabi SAW. Apabila mereka merancang untuk membunuhkan Nabi, mereka tak mampu lagi. Lalu mereka mengambil pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua iaitu memerangi Nabi SAW. Mereka akan mengadakan takzib, mereka akan azab Nabi physically. Tadi mereka nak buruk-burukkan dengan mengatakan apa? Sami ke, gila ke, penyakit sihir, dan mereka akan buruk-burukkan Nabi. Tetapi oleh kerana nampaknya tak boleh jalan dan mereka takut kalau mereka buat macam tu Nabi tetap akan begitu, maka mereka nak pilih jalan yang kedua, iaitu untuk menghalang Nabi secara fizikal, untuk menghalang Nabi, untuk menyusahkan Nabi, dan mereka pun melakukanlah perbuatan itu. Antara yang
mereka lakukan. Kalau kita lihat yang pernah kita sebutkan tempoh hari, bagaimana Nabi SAW ketika sembahyang di masjid dalam sujud, mereka telah mengubah beberapa pemuda untuk mencampakkan uncang perut kambing yang disembelih, dan di bahagian dalam tu ada penuh dengan rumput-rumput yang dihancur tu, perut lembu yang besar tu dibelah dan ditelongkopkan atas Nabi ketika Nabi SAW sedang sujud. Bayangkan Nabi sedang sujud depan Kaabah, mereka buat macam tu dan Nabi tak bangkit daripada sujud, sebab kalau bangkit benda tu akan lebih bersepak pada tubuh Nabi. Dan mereka berjoget-joget, melompat-lompat depan Kaabah yang terdiri pada Abu Lahab dan sebagainya ini, mentertawakan Nabi. Dan Nabi SAW berseorangan ke situ, dan Nabi tak bangkit-bangkit daripada sujud itu, sehingga Fatimah datang mengangkat uncang itu dan membersihkan bila bawa balik, kan? Dan mereka ketawa dan menghina Nabi. Dan sedangkan Nabi nak menyelamatkan mereka daripada dibakar oleh api neraka sebenarnya. Tapi itulah yang dirasakan, itulah kepayahan antara yang dilakukan Nabi. Dan banyak kalau kita lihat antara perkara-perkara yang dilakukan Bilal ibn Rabah, ya, kisah-kisah yang ta'zib yang kita akan bincangkan sedikit nanti pada pertemuan akan datang. Tapi kita nak menunjukkan dalam pada itu Abu Lahab ini bila dia menyiksa Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, dia tetap kagum dalam lubuk hatinya. Antara kekagumannya, kalau saya boleh sebutkan satu madah yang diungkapkan oleh Abu Jahal, selalu saya sebut dalam ceramah-ceramah saya, madah ini, Abu Lahab ni ditangkap seorang pemuda, dia seksa pemuda, sehingga pemuda tadi orang kata lepak lah, lembik, tak dibagi makan, tak dibagi minum, diseksa dan tak bermaya untuk berkata-kata. Sehingga Abu Lahab kesian, Abu Lahab kata, aku nak lepaskan kau, baliklah. Nak balik tak? Pemuda tadi nak kata na'am. Na'am tu makna ya. Dua suku kata na'am. Nak kata na'am dengan kepala pun tak lawan, sebab terlalu teruk diseksa. Dia buka kelopak mata seolah dia goyang sikit, dia kata ya. Apa yang terjadi? Abu Lahab kata, aku cuma minta engkau bayangkan, bila engkau balik ni aku akan heret Muhammad, aku akan pukul dia, aku akan seksa dia. Engkau cuma tak habis dia cakap, pemuda tadi yang terbaring lembik tadi bila dengar Abu Lahab nak ganti tempat dia dengan Rasulullah SAW, dia bangkit, dia duduk, dia kata, la, tidak wahai Abu Jahal, teruskan pukul aku, teruskan seksa aku. Dia boleh berceramah pula pada Abu Jahal. Dia terlalu sayang kepada Nabi. Bila minta bayangkan Nabi nak digantikan tempat untuk diseksa, dia bangkit, dia larang Abu Jahal, teruslah pukul aku, terus, jangan. Dan Abu Jahal terperanjat melihat suasana ini, lalu dia bermadam. Dia mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan.